Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan. Bukan lagi kita subuh istimewa. Kita subuh istimewa tu tahun lepas kerana one off, jemputan khas. Kemudian telah ditukar menjadi kuliah subuh bulanan setiap hari apa lagi? Ahad. Setiap hari Ahad yang kedua. Bulan lepas saya tidak dapat hadir kerana 11 hari bulan Februari ada dialog tentang fahaman Wahabiyah di Perlis. Jadi terus balik sampai lewat 2 pagi macam tu. Jadi nak datang ke sini tu saya minta rehat dahulu. Jadi ini kuliah kali yang kedua sebagai kuliah bulanan. Kalau kita masih ingat bab yang pertama dalam kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, adalah berkaitan tentang tajuk bid'ah. Bahkan kalau ada yang mengikuti dialog di Perlis, nampaknya masih mereka itu gagal faham tentang masalah bid'ah. Mereka masih lagi tidak mengerti bahawa para ulama semenjak daripada zaman salaf yang menerima adanya bid'ah, yakni perkara baru yang hasanah, yakni yang tidak bercanggah dengan syariat. Lalu mereka berkata kita ni kena ikut dalil. Ya, dalam agama kita terbina atas dalil, betul. Tapi bagi mereka dalil hanya satu, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap perkara bid'ah adalah merupakan kesesatan. Jadi kata dia, kamu ni nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Yang kata bid'ah ada dua, ulama. Yang kata bid'ah semua sesat adalah Nabi. Jadi soalan dia nak ikut ulama atau nak ikut Nabi. Ini keliru. Tak timbul isu ikut ulama atau ikut Nabi, ulama pun ikut Nabi. Jawapannya adalah kita umat Islam mesti mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan sebenar adalah nak ikut Nabi mengikut kefahaman para ulama atau nak ikut Nabi ikut kefahaman sendiri. Yang lebih selamat ikut Nabi mengikut kefahaman para ulama. Kerana ulama bila mereka menilai dalil, bukan hanya satu dalil, mereka menyuluh dengan dalil yang pelbagai. Jadi hadis Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Para ulama mengatakan setiap di situ bermakna sebahagian. Kenapa? Kerana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa adanya bid'ah yang hasanah. Jadi pagi ini kita akan melihat kepada dalil bid'ah hasanah. Soalan, apakah dalil adanya bid'ah hasanah? Yang ini yang kita pelik. Ya.
Mereka kata kita dalam agama berpegang pada Quran dan Sunnah, kita mesti ikut Nabi SAW. Ya, ini Quran dan Sunnah. Ini kata-kata Nabi SAW. Kenapa kamu pejamkan mata? Dalil yang pertama daripada ayat suci Al-Quran, ya. Dalil adanya bid'ah, perkara baru yang hasanah, yang baik adalah ayat suci Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27. Allah berfirman wa rahbaniyatan. Asalnya baca dengan tanwin, ya, maknanya nun mati. Tapi oleh kerana bertemu dengan ba mati juga, mati bertemu mati, ia tak ada bunyi, maka dibariskan kembali nun mati itu dengan baris bawah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah itu mereka lah yang melakukan bid'ah tersebut. Jadi jelas Al-Quran mengatakan rahbaniyah. Apa dia rahbaniyah? Dia ada kaitan dengan rahim, cara hidup sebagai rahim, cara hidup kependettaan, fokus kepada ibadah, kurang tumpu kepada urusan dunia. Ibtada'uha, mereka yang buat bid'ah itu. Ma katabnaha alaihim, kami tidak menetapkan rahbaniyah kepada mereka. Mereka ni siapa? Orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka buat bid'ah ini? Illa ibtigha'a ridwanillah, tidak ada tujuan lain kecuali nak mendapat ridha Allah. Jadi ada cerita di belakang bid'ah rahbaniyah ini. Pada ketika itu orang-orang Nasara diuji dengan pemerintah yang bergurumang dengan maksiat, yang melakukan dosa. Maka sebahagian daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, mereka menjalankan kewajipan al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Mereka menyuruh dengan yang baik dan mencegah dari yang munkar. Mereka larang, mereka nasihat pemerintah, jangan buat ini perkara maksiat. Malangnya bukan sahaja nasihat tidak diterima, yang menasihati dibunuh. Berlaku tragedi pembunuhan kepada pendakwah-pendakwah tadi. Jadi yang terselamat daripada tragedi pembunuhan itu, mereka tersepit. Kalau mereka hidup dalam masyarakat dan mereka tidak mencegah kemungkaran, agama mereka rosak. Tapi kalau mereka mencegah kemungkaran, track record menunjukkan nyawa mereka melayang. Sedangkan dulu perkara ini disuruh jaga. Ini kalau kita sebut maqasidus syariah, the objective of syariah. Para ulama rata-rata meletakkan 5 perkara. Pertama, hifzuddin, tujuan agama adalah nak jaga agama. Maka ada hukum tentang murtad, ada hukum tentang jihad, ini semua nak jaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga nyawa. Ada hukum tentang qisas, ada hukum tentang ini, nak menjaga nyawa. Yang ketiga adalah hifzul aqli, menjaga akal. Maka diharamkan minum arak, diharamkan penyalahgunaan dadah untuk menjaga akal manusia. Yang keempat adalah hifzun nasal, menjaga nasab keturunan. Maka diharamkan zina, diharamkan liwat dan seumpama dengannya. Dan yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta, lalu diharamkan mencuri, merompak, rasuah dan yang seumpama dengannya. Ini 5 objektif utama syariat. Bila mereka berada dalam keadaan demikian, mereka tersepit antara dua. Nak jaga agama, nyawa melayang. Nak jaga nyawa, agama rosak. Jadi ibtada'uha, mereka membuat bid'ah rahbaniyah, iaitu mereka hidup jauh dari masyarakat, tidak campur dengan masyarakat yang bergelumang dengan maksiat. Mereka mungkin duduk di pinggir gunung, di pinggir hutan, fokus kepada ibadat. Inilah yang dinamakan rahbaniyah. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Pertama, Al-Quran sendiri menyebut ini bid'ah. Ibtada'uha, berarti mereka yang membuat bid'ah itu. Yang kedua adalah mereka yang membuat bid'ah rahbaniyah ini dikritik, dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Itu dia punya relevan dia. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan elok mereka hidup rahbaniyah, fokus kepada ibadah. Lama kelamaan mereka hanyut, pergi kembali kepada kehidupan dunia yang bergelumang dengan maksiat. Lalu Allah keji mereka. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, di hujung ayat Allah labelkan mereka sebagai orang yang fasik. Baik, apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Logiknya di sini,
Kalau satu orang melakukan perbuatan yang baik, dia rajin solat jemaah, rajin bersedekah, iaitu dan ini silaturahim jaga, tiba-tiba diuji dengan pangkat dan kekayaan, solat pun tidak lagi, dia sombong dengan orang, tak mahu lagi bersedekah. Orang macam ini dikeji atau dipuji? Dikeji. Kerana perbuatan yang ditinggalkan itu baik. Sembahyang itu baik, sedekah itu baik, jaga silaturahim itu baik. Bila ditinggal, dia dikeji. Sebaliknya, kalau dulu dia ni orang jahat, suka mencuri, suka merompak, suka bergaduh, dia suka minum arak, lepas tu berlaku sesuatu, dia berubah. Dia tidak lagi buat perkara-perkara itu, dia dipuji. Kerana perbuatan yang ditinggalkan itu buruk. Di sini Allah Ta'ala mengeji orang-orang Nasara ketika mana mereka meninggalkan bid'ah Rabbaniyah, berarti bid'ah Rabbaniyah itu baik. Sebab itu Allah keji bila mereka tinggalkan. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, mereka ni kadang tak mahu rujuk pun kita tidak tafsir, hanya baca hadis, terjemah sendiri, keluarkan kefahaman sendiri. Ini bahaya. Jadi Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan hadhil ayatu dalilun ala anna kulla bid'atin ala anna kulla muhdatsatin bid'atun. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah. Wa yanbaghi liman yubdi'a khairan ayyadu ma'alaihi. Maka sepatutnya lah sesiapa yang membuat bid'ah yang baik, dia perlu mengekali, jangan tinggal. Kerana ambil pengajaran dari ayat ini, orang Nasara dia sudah buat bid'ah yang baik, bila dia tinggal lalu Allah keji mereka. Lalu Imam Qurtubi mengaitkan dengan masalah tarawih. Tarawih ini adalah syai'un ahdas dumu. Dalam riwayat, tarawih ini adalah satu perkara yang kamu mengadakannya. Sebenarnya bukan mengadakan. Tarawih sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi sembahyang diikuti oleh para sahabat. Masuk malam yang kedua lebih ramai sahabat Nabi yang ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi tak keluar. Kalau kita perasan, makam Nabi SAW itu rumah Nabi. Raudhah itu adalah masjid dekat sangat. Jadi sahabat tunggu ikut Nabi keluar, nak ikut lagi macam 2 malam atau 3 malam yang lepas. Tapi Nabi tak keluar. Lalu Nabi SAW pagi esok memberitahu, saya bukan tak perasan, saya bukan tak tahu kata kamu sedang menunggu, tapi saya tidak mahu ia jadi wajibkan ke atas umat, nanti membebankan. Itu kebimbangan Nabi SAW. Jadi keluar tarawih tiap-tiap malam berjamaah itu Nabi tak buat. Oleh kerana itu, lepas itu masing-masing buatlah. Sampai ke zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Umar tengok berkecam, meriak-meriaklah. Tapi ada yang sekelompok jemaah di situ sedang rokok, ada sekelompok di sini sedang sujud, ada yang sedang qiyam, ada yang sembahyang seorang-seorang. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan agar dilakukan salat tarawih itu serentak. Lantik satu orang jadi imam, yang lain semua ikut. Jangan berkecamuk macam itu. Bila diamalkan cadangan itulah Sayyidina Umar membuat komen, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Bukan tarawihnya bid'ah, tapi meletakkan semua orang di belakang solat imam tu. Zaman Nabi tak buat begitu. Nabi hanya solat orang ikut. Nabi solat orang ikut. Malam ketiga, malam keempat Nabi tak keluar. Tapi oleh kerana perkara itu baik, Sayyidina Umar puji sebaik-baik bid'ah inilah dia. Baik. Jadi kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, mengekali salat tarawih itu satu perkara yang kamu buat. Yang wajib sebenarnya bukan tarawih, bukan qiyam. Yang wajib adalah siam. Puasa Ramadan wajib, qiyam Ramadan tidak wajib. Tetapi kamu telah membiasakan melakukannya, maka janganlah kamu meninggalkannya. Kekalkan. Kerana ambil pengajaran daripada ayat tentang Bani Israel ini, mereka buat satu perkara baru yang baik, bila mereka tinggalkan Allah keji mereka. Jadi kalau orang yang menolak bid'ah hasanah, pertama dia seolah-olah tidak memahami atau memejamkan mata kepada ayat suci Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Jadi hadis kullu bid'atin dhalalatun disuruh dengan ayat Al-Quran, ditimbang dengan hadis yang lain. Barulah para ulama mengeluarkan natijahnya bahawa kullu di situ adalah kullu majmu'. Sebab kullu dalam bahasa Arab ada dua. Satu kullu jami' maknanya semua. Satu lagi kullu majmu' maknanya kebanyakan ataupun sebahagian. Jadi salah satu hadis
Yang menyebabkan para ulama mengambil pendirian itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtada'a dhalalatan la yaqdaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu zalika min auzarihim syai'." Man di sini man syartiyah, kita terjemah barang siapa. Dia ada man istifham, siapa. Orang tutup pintu rumah, man kita kata siapa, nak tahu siapa yang tutup pintu. Tapi man di sini adalah man syartiyah, iaitu barang siapa. Contoh ya, Tuan Imam buat pengumuman, mohon perhatian pada jemaah, barang siapa yang ada kehilangan jam, terima kasih. Pasti jemaah apa Imam ni nak cakap, tergantung ayatnya. Barang siapa yang ada kehilangan jam, terima kasih. Sambung. Apa dia jemput imam? Pergi mana? Sebab man syartiyah ni dia syarat, ada jawab kepada syarat. Barang siapa yang kehilangan jam, boleh datang berjumpa dengan saya. Baru kita lega. Okay, kat sini, barang siapa yang melakukan satu perkara bid'ah yang sesat, satu, yang Allah tidak redha dan Rasul juga tidak redha. Jawabnya, kana alaihi mislu asami man amila biha. Maka dia menanggung dosa sama seperti dosa orang yang melakukan. La yanqusu zalika min auzarihim syai'. Maknanya dia mula-mula dia panggil apa? Pioneer. Pelopor, perintis. Dia perintis kepada perbuatan maksiat tadi. Lalu orang lain tengok bagus pula. Misalnya dia orang pertama yang buat filem, kata orang Islam ni boleh fikir balik agama dia betul ke tak betul. Untuk agama yang mengatakan lepas mati kita akan reincarnation jadi kucing ke, jadi kambing ke, kalau bagus sikit jadi singa, kalau bagus lagi jadi orang yang lebih hebat. Reincarnation ni mungkin yang itu agama yang betul ke. Dia orang pertama yang buat filem, misal kata ya, dalam keadaan orang tu bersembahyang, tunaikan kewajipan agama, tapi dia so called open minded. Dia cakap kat anak dia, kalau awak nak pilih agama lain, bapak tahan. Kalau awak rasa agama lain betul, awak ambillah agama lain, bapak sokong. Orang lain yang bagus pula buat filem macam ni. Filem yang mempersoalkan tentang kebenaran agama ni. Dipanggil dalam strategi liberalism adalah desacralization, menyaksucikan kefahaman-kefahaman yang selama ini kita anggap sacred, yang kita anggap absolute truth, dia keluarkan question marks, keraguan. Jadi ramai berlomba-lomba keluarkan filem-filem yang betul demikian. Maka yang masing-masing buat filem itu dapat dosa, yang mula-mula jadi perintis itu dapat dosa yang orang lain buat. Untuk orang yang buat kemudian dosa mereka kurang tak? La yanqusu min auzarihim syai'. Yang buat dosa dapat 100%, yang jadi perintis dapat dosa tambahan kerana kamu perintis. Baik. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kaitannya, para ulama memahami hadis ini menggunakan apa yang disebut sebagai mafhum mukhalafah. Baik. Percakapan secara umum ada dua. Satu mantuq, expressly mentioned. Satu mafhum, impliedly understood. Dia tak cakap, tapi orang boleh faham. Sebagai contoh, katakanlah Tuan Imam lagi, kita ambil contoh Imam lagi. Tuan Imam buat pengumuman lagi. Kata Tuan Imam, mohon lepas daripada kuliah ini, para jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun, tolong tunggu sekejap dalam Dewan Solat. Ada sikit kita nak cerita tentang inisiatif baru untuk yang tak lebih 40 tahun misalnya lah. Lalu datang seorang jemaah umurnya 60 tahun. Dia tanya kepada Imam, "Imam, macam saya ni dah 60, nak kena tunggu ke tak?" Jadi Imam kata, "Tuan Haji, kan tadi saya dapat pengumuman." Dia jawab, "Yalah, Imam kata yang tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih 40 macam saya, Imam tak cakap pun kena tunggu ke tak." Kan dia cakap macam itu. Pasti Imam akan terfikirlah, "Ilah Allah ni faham tadi. Kalau saya dah cakap yang kurang 40 sila tunggu, understood lah. Dia lebih 40, tak payah tunggu. Kalau tak, apa makna saya kata yang tak lebih 40 sila tunggu? Baik saya kata semua jemaah diminta tunggu." Jadi apabila Imam tak sebut yang lebih 40 tak payah tunggu, tapi difahami secara opposite, yang kurang 40 sila tunggu. So dia tak sebut pun impliedly understood yang lebih 40 tak payah tunggu.
Itu namanya mafhum mukhalafah. To understand something opposite to what is mentioned. Kalau dia mention dalam Quran 40, sila tunggu, understood lebih 40 tak payah tunggu. Kalau Nabi SAW mention bid'ah yang sesat yang Allah tak redha itu dapat dosa, maka understood bid'ah yang tidak sesat, yang ada indikasi Allah dan Rasul redha, maka itu dapat pahala. Kalau tidak ada mana sebut tolak. Katanya manib tada'a bid'atan saja. Tapi manib tada'a dolalatan. Nabi SAW sebut yang menanggung dosa itu adalah kalau melakukan bid'ah yang sesat. Soalan, dan benda pun namanya bid'ah, maknanya benda baru, zaman Nabi tak berlaku. Habis macam mana nak tahu kata tak sesat? Benda bid'ah ni kan benda baru, berarti zaman Nabi SAW benda itu tak berlaku. Ustaz kata kalau benda itu tak sesat, okey, dapat pahala. Macam mana tahu kata tak sesat? Zaman Nabi tak berlaku, mesti Nabi tak pernah datang. Jawabnya ulama. Bila berlaku benda baru yang zaman Nabi tak berlaku, ada hukum. Nak mengenal pasti hukum inilah tugas para ulama. Sebagaimana kalau kita masih ingat ketika berlakunya PKP awal-awal dahulu, antara bid'ah yang kita lakukan dalam ibadah adalah melakukan salat jamaah secara jarak-jarak. Ada orang kata tak apalah, itu hanya sunat saja, bukan masalah sunat tak atau tidak. Itu Nabi tak buat. Suruh orang sembahyang jamaah jarak-jarak itu Nabi tak buat. Bahkan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menyuruh kita itu memenuhi ruang-ruang kosong. Sudah furaj kan? Memenuhi ruang-ruang kosong. Tiba-tiba masa PKP, imam kata para jamaah tolong jaga penjarakan sosial. Makna semeter atau semeter setengah. Jadi jelas bid'ah. Habis tak ada hukum, ada. Siapa yang nak kena pasti hukum? Dia ulama. Kenapa ulama tidak melarang? Kerana ulama yang membenarkan, mereka melihat walaupun secara praktikalnya ia adalah bid'ah, tapi secara tujuan ia selari dengan tujuan syarak, nak menjaga nyawa, nak menolak mudarat jangkitan dan sebagainya. Dia ada ulama yang tidak setuju. Tapi bukan kerana mereka kata tak perlu jaga nyawa, bukan kerana mereka kata kita boleh biar penyakit-penyakit, tidak. Tapi kerana mereka merasakan realitinya sekadar semayang dekat-dekat, ia sama macam pergi pasar juga. Kenapa semayang mesti jarang? Pergi pasar pun kadang-kadang kita duduk hampir satu sama lain. So kemungkinan jangkitan itu hanya satu kemungkinan yang remote. Itu sebab mereka merasa tidak bersetuju. Tapi bukan kerana mereka tidak bersetuju adanya perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Baik. Dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW yang masih menggunakan kefahaman mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya, iaitu sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami ini, apa yang bukan dari agama, maka itu tertolak. Yang menarik apa? Hadis yang sama, kawan-kawan kita yang anti bid'ah hasanah, dia pun guna hadis ini juga. Dia kata mana ada bid'ah hasanah? Nabi bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, dan Nabi bersabda man ahdasa bi anna hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tapi dia terjemah tak habis. Saya perhati kebanyakan mereka yang anti bid'ah hasanah, dia terjemah hadis ini, dia ada skip. Dia akan terjemah begini: barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama ini, maka ianya tertolak. Dia terjemah macam itu. Ma laysa minhu, dia tidak terjemah apa yang bukan dari agama, yang itu yang tertolak. Berarti mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya, kalaulah satu perkara baru itu ada asasnya dalam agama, itu tidak tertolak. Sebagai contoh, di kadang mereka masih keliru antara bid'ah dengan perkara yang sabit dengan dalil yang hadis yang dhaif. Dia kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Baru semalam saya dengar forum, masih timbul isu lah, baca Yasin malam Jumaat bid'ah, kata dia. Bid'ah dari sudut. Baca Yasinnya tidak bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat pun tidak bid'ah. Tapi sekarang baca Yasin tiada malam, termasuk malam Jumaat. Apa yang bid'ah? Oh, mengkhususkan baca Yasin pada malam Jumaat itu yang bid'ah. Nah, bila kita argue dengan mereka, mereka pun sedar, oh memanglah baca Quran yang bid'ah, baca Yasin tidak bid'ah.
Memang baca Yasin malam Jumaat pun juga tidak beda. Tapi mengkhususkan tu. Kenapa malam Jumaat? Kenapa asal malam Jumaat baca Yasin? Asal baca Yasin di malam Jumaat. Kenapa? Itu yang kami komplain kata dia. Baik. Pertama, mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat itu tidak bid'ah kerana ada hadisnya. Yaitu Nabi SAW bersabda, diriwayatkan pada Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Yasin fi lailatul jum'ati ghufira lahu aw asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka diampunkan baginya dosanya. Ataupun berbagi-bagi esok dia itu dalam keadaan dosanya telah terampun. Tetapi hadis ini dhaif. Hadis dhaif masih dijadikan sandaran pada fadail. Hadis hanya cerita kelebihan baca Yasin malam Jumaat. Hukum baca Yasin dah sabit. Maka kelebihan ulama menerima hadis dhaif. Nanti kita akan cerita detail bila masuk bab yang keempat. Saat Mahdi dah masuk ke dalam bab keempat, hadis dhaif. Kekeliruan yang berlaku tentang hadis dhaif, sebahagian menyatakan kalau hadis dhaif tadi amal. Tidak. Sepakat ulama beramal dengan hadis dhaif, tapi dalam skop ni. Salah satu skop hadis dhaif adalah fadilat. Jadi baca Yasin malam Jumaat, mengkhususkan baca Yasin malam Jumaat, tidak bid'ah. Dan sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat bukan mengkhususkan, tetapi membiasakan diri. Dia ada beza. Kalau mengkhususkan betul-betul dengan makna mengkhususkan, kita setuju, itu tak ada dalil. Contoh, satu orang dia sangkakan kalau malam Jumaat kena baca Yasin, tak boleh baca surah lain. Kamu baca surah Waqiah, dia kenapa? Malam Jumaat lah, ayolah malam Jumaat. Malam Jumaat kena baca Yasin je, mana boleh baca surah lain? Kalau lah takdir ada orang keliru sampai ke tahap itu, maka itu salah. Malam Jumaat baca surah apa pun boleh, termasuk Yasin. Cuma Yasin tadi ada dalil tambahan menunjukkan ada fadilah. Cuma hadisnya dhaif. Ya. Kemudian atau satu orang menyangkakan kalau nak baca Yasin mesti malam Jumaat. Ya, Allah tak syar baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada orang kata wal Qur'anil Karim, tersilap. Wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Kenapa orang baca Yasin? Ya, kenapa? Yang hari nanti bukan malam Rabu. Bila kenapa? Orang baca Yasin mesti malam Jumaat lah. Kalau dah ada orang sampai macam tu dia punya silap faham, maka silap faham itu kena diperbetulkan. Kena terang pada dia, baca Yasin malam apa pun boleh. Ya, tinggal lagi malam Jumaat itu diharapkan diampunkan dosa. Dan ada riwayat walaupun dhaif, tapi pada kemungkinan itu hadis Nabi SAW. Boleh kena terang balik kepada dia. Tapi sepanjang tuan-tuan bergaul dengan masyarakat, pernah jumpa ke orang yang berfikiran macam itu? Kalau saya belum jumpa. Masing-masing faham, berfikiran bahawa baca Yasin malam Jumaat ini hanyalah kebiasaan. Ya. Kenapa kebiasaan? Kerana berharapkan hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Sedikitlah tu baca Yasin seminggu sekali. Kalau memang ada ibadah, dia tak mahu baca Yasin. Ya. Sedikitlah tu hanya baca Yasin. Kalau memang ada ibadah, Yasin Kahfi lagi, Waqiah lagi, Al-Mulk lagi, ya, macam-macam. Tapi oleh kata kita ni bukan kata malas, tidaklah, tapi kurang rajin. Maka kita stick satu saja Yasin dan seminggu sekali. Tapi moga-moga dengan kita istiqamah tu setiap malam Jumaat kita baca Yasin, maka termasuk di dalam ahabbul a'mali ila Allah. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling istiqamah, yang paling berkekalan walaupun sedikit. Jadi nak pastikan satu perkara baru itu ditolak, pastikan ma laisa minhu, yang itu tidak ada asas dalam agama. Yang bid'ah kita ambil yang jelas bid'ah, sebutan Maulidul Rasul. Baca Yasin tidak bid'ah. Hatta baca Yasin malam Jumaat tidak bid'ah. Yang bid'ah adalah sebutan Maulidul Rasul sebagaimana yang kita sambut sekarang. Adalah bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh para sahabat khulafaur rasyidin. Tak ada yang buat sambutan Maulid Rasul macam kita buat. Macam kita buat macam mana? Ada ceramahnya, ada jamuannya, ada qasidahnya, ada salawatnya. Itu tidak berlaku. Awal-awal dicatat adalah dilakukan oleh Sultan Muzaffar, Raja Negeri Irbil. Dia kumpulkan ulama, dia sembelih unta, sembelih kambing, jamu makan. Tapi pada masa itu tidak ada seorang ulama pun yang makan.
Berarti sepakat ulama pada zaman itu menyambut Maulid Rasul bukan satu perkara yang dilarang. Kalau tak, mesti ada ulama bangga. Baik. Kenapa? Kerana minhu, memang perkara baru. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru. Tapi soalannya, adakah maulid itu dari agama atau tidak? Jawapannya ya. Pertama, konsep meraihkan hari kelahiran itu ada asasnya dalam agama. Ketika Nabi SAW ditanya kenapa baginda rajin berpuasa pada hari Isnin, jawapan baginda adalah zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Oleh kerana hari dilahirkan, hari Isnin Nabi puasa. Tanda bersyukur. Oh, tu puasa Isnin, okey lah Ustaz, kita berfaham sunat. Masalahnya yang buat ceramah-ceramah ni, asal 12 bulan awalnya ceramah maulid, bulan Rabiul Awal je penuh ceramah maulid. Ya. Ustaz-ustaz pun terpaksa tolak, dah berlapis-lapis dah jemputan. Ini yang bid'ah. Ya ke ceramah maulid itu bid'ah? Ya. Adakah bercakap dengan agama atau minhu? Ceramah maulid kita kena faham, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum tentang satu perkara hanya cabang daripada kita menggambarkan perkara itu apa. Ceramah maulid secara umumnya adalah tazkirah saja, peringatan saja. Jarang ceramah maulid buka kitab. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi babut taharah ada. Jangan ceramah maulid buka kitab baca bab bersuci, tak biasa jumpa. Paling-paling buka kitab syamaknya. Tapi kebanyakan ceramah maulid adalah tazkirah, memperingatkan kembali masyarakat kelahiran Nabi SAW, bagaimana hebatnya didikan Nabi SAW, macam mana akhlak Nabi, macam mana pergi ke Taif di baling batu sampai berdarah mengalir sampai ke kaki. Kalau kita jangan kata di baling batu berdarah sampai ke kaki, kena terus dalam Facebook kita doa, ya Allah kau hancurkanlah dia ni, dia sakit hati aku ya, sikit-sikit datang terus lama dalam Facebook. Nabi SAW di baling batu berdarah kaki, angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan buat macam ini. Nabi mengharapkan zuriat yang beriman daripada orang-orang kafir yang menyakiti baginda SAW, lalu sejuk hati kita nak ikut akhlak Nabi SAW. Ini namanya fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, tazkirah, kerana ia memberi manfaat pada orang mukmin. Minhu, tazkirah daripada agama. Menjamu makan. Dalam hadis Nabi SAW bila sampai ke Madinah, beliau berpesan, afshus salam, sebarkan salam, wa aqimut ta'am, dan jamulah makan, wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam padahal orang lain sedang tidur, itu salat tahajud. Bila Nabi SAW bersabda wa aqimut ta'am, dan jamulah makan, ada tak Nabi SAW sempitkan hanya untuk jamuan tertentu? Kan tidak. Mana kita jamu makan sempena naik pangkat, termasuk dalam jamu makan. Jamu makan kerana masuk rumah baru, termasuk dalam jamu makan. Jamu makan saja-saja, dah lama tak jamu kawan-kawan, jom aku belanja kalau kau dapat gaji, boleh termasuk dalam ba'atimut ta'am. Jamu makan sempena hari jadi kita sendiri, teringatnya hari jadi kita yang keberapa, panggil jiran-jiran jamu makan, boleh atau tidak? Termasuk dalam ba'atimut ta'am. Jamu makan sempena hari jadi isteri, lagi penting, nanti isteri kecil hati, tak buat apa-apa untuk hari jadi dia, maka termasuk ba'atimut ta'am. Tiba-tiba jamu makan kerana gembira dengan hari kelahiran Nabi SAW, bid'ah masuk dalam itu. Ini kan sempit. Ini jumud cara berfikir. Wa'at imut am tu luas, termasuklah kita menjamu makan kerana menzahirkan kesyukuran bahawa 1440 tahun yang lalu lahirnya insan yang istimewa yang menjadi sebab kita mendapat hidayah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa lagi? Selawat yang membid'ahkan selawat ni memang tidak faham agama. Sama. Walaupun ada PhD. Kalau sibuk nak membid'ahkan selawat, memang tak faham agama. Semalam kan ada majlis selawat, Perdana Menteri yang datang. Alhamdulillah. Mana mau pemimpin tertinggi negara nak hadir majlis selawat, alhamdulillah. Moga-moga ada kebaikan. Tapi Nabi tak buat. Siapa kata? Perkara bid'ah ini perkara yang Quran, hadis tak suruh. Dan tak pernah berlaku. Selawat ini Quran dan hadis suruh. Kalau orang lelaki tak tahu dalil selawat, berarti masuk khutbah dia tidur. Kerana khutbah kedua pasti khatib akan membaca dalil selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Quran. Dan inilah istimewa selawat. Tidak ada ibadah lain yang Allah mulakan dengan Allah dan malaikat. Haji, tak ada Allah kata Allah sesungguhnya Allah buat haji, tak ada. Solat, sepenting-penting solat yang kita kata pada Isra Mi'raj diwajibkan solat, tak ada Allah kata Allah sesungguhnya Allah pun solat, tak ada. Zakat dan sebagainya tak ada. Tetapi satu-satunya ibadah yang Allah mulakan Allah pun buat, iaitu selawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Jadi selawat dan salam tu bila tak ditetapkan, bila-bila. Dalam hadis Nabi kata bersabda, lagi banyak lagi baik. Banyak mana kita pulang, ramai-ramai boleh, seorang-seorang tak ada halangan. Bahkan kalau tak selawat tak sah sembahyang kita. Selawat tu lupa. Jadi melakukan selawat selang-selang tarawih termasuk selawat. Kenapa kamu nak komplain? Sebelum tarawih pun boleh selawat, lepas tarawih pun boleh selawat, sambil memandu kereta balik pada tarawih pun boleh selawat. Yang kamu nak kaitkan selawat selang tarawih kan? Bukan mesti dalil khusus, dalil boleh jadi dalil umum. Kamu yang nak menyempitkan, nak kata oh selang tarawih tak boleh selawat, kamu kena bawa dalil. Kerana kamu nak mentaksiskan dalil yang umum. Kamu nak menyempitkan seolah-olah kamu nak kata ya selawat boleh kecuali selang tarawih tak boleh. Akhirnya mereka pun faham tak ada dalil yang melarang. Maka keluarlah fatwa boleh ketika tarawih, fatwa ataupun panduan ketika tarawih, selang tarawih tidak ada satu amalan khusus. Maka bolehlah para jemaah ketika selang tarawih melakukan zikir atau membaca Al-Quran atau istighfar dan sebagainya. Selawat tak mau sebut juga. Apa salah selawat? Apa beza selawat dengan baca Quran, zikir dan istighfar? Kan sama-sama ibadah umum. Tak tahu kenapa ada anti ataupun kurang gemar dengan selawat, bimbang tidak gemar juga kepada Nabi SAW. Baik, selesai. Apa lagi sambutan maulid bagi settle? Nanti kan surah nak sambutan maulid, ada orang makan senang, kita dah lega. Apa lagi? Qasidah. Qasidah hukumnya harus. Hukum asal berqasidah, bernasyid harus. Boleh berubah jadi haram. Kenapa? Dinyanyikan dalam keadaan tak menutup aurat oleh perempuan yang seksi, liriknya pula lirik yang tak bagus. Ya. Tapi qasidah maulid kan biasanya orang-orang lelaki yang berqasidah. Kalau perempuan sesama mereka, liriknya pula memuji Nabi SAW, memuji Allah, memuji Madinah, memuji Al-Quran. Apa masalah? Tapi berarak macam mana Ustaz berarak? Yalah berarak, bukan minum arak. Yang haram itu minum arak. Berarak harus. Berarak kan berjalan ramai-ramai. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Harus. Boleh berubah tak? Boleh. Berjalan ramai-ramai tak tutup aurat, ya haram. Berjalan ramai-ramai bawa bendera LGBT, ya haram. Berjalan beramai-ramai langgar habis kedai-kedai tepi jalan, rosak orang punya perniagaan, ya haram. Berjalan ramai-ramai sekadar bawa spanduk, berselawat, menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi SAW, dapat pahala. Kerana memuliakan Nabi, walaupun tidak ada dalil khusus. Baik, 7.28 boleh lagi ya tuan-tuan? Ke nak berhenti lah? Satu lagi dalil daripada hadis. Habis itu lah dua lagi dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari Imam Nawawi katakan mentaksiskan hadis kullu bid'atin dalalah. Karena asalnya kullu bid'atin dalalah itu semua. Tak maknanya setiap semua. Tapi hadis tidak in isolation. Hadis doesn't work in vacuum. Hadis work with each other. Satu hadis membantu memahami hadis yang lain. Bahkan ayat Quran membantu memahami hadis. Ada kalinya terbalik, hadis membantu memahami ayat Quran. Sebab itu ulama yang kena keluarkan hukum, kerana mereka mahir semua ni. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahawa kullu bid'atin dalalah, berarti sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Bukan bid'ah saja ada hasanah dan sayyi'ah. Sunnah dari segi bahasa ada hasanah dan sayyi'ah. Sunnah juga ada yang buruk, tapi bukan sunnah Nabi lah. Kalau sunnah Nabi semua baik. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu sunnah yang baik, lalu diamalkan selepas daripada itu, ditulis baginya sama pahala seperti orang beramal, tidak berkurangan daripada pahala mereka sedikit pun.
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam itu sunnah yang buruk, lalu diamalkan dengannya selepas daripada itu, ditulis atasnya sama dosa seperti orang yang beramal, tidak berkarangan daripada dosa mereka sedikit pun. Jadi sunnah di sini bukan sunnah Nabi. Ada orang kata ni cerita pasal sunnah Nabi. Siapa yang hidupkan balik sunnah Nabi dapat pahala. Ya, sunnah Nabi ada ke yang buruk? Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk. Tak mungkin sunnah Nabi ada yang buruk. Maka sunnah di sini bukan sunnah Nabi. Sunnah di sini dari segi bahasa iaitu jalan. Sunnah dari segi bahasa tariqah, jalan. Siapa buat jalan baik, orang tiru dapat pahala dia. Siapa buat jalan yang buruk, orang tiru dapat dosa dia. Maka di situ ulama memahami bahawa maksud jalan itu sama juga bid'ah. Siapa yang buat satu perkara baharu yang baik dapat pahala, siapa yang buat satu perkara baharu yang buruk dapat dosa. Dan terakhir, alhamdulillah, ayat terakhir itu biasanya yang hidup bagaimana? Lega nak ambil lah, ambil. Kalau terakhir itu masih tidur lagi, itu memang benar sangat lah. Mungkin semalam tidur lewat ke macam mana. Baik, yang terakhir adalah asal, iaitu perkataan dan perbuatan sahabat. Hadis daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari radhiyallahu ta'ala anhu tentang salat tarawih, di mana beliau Abdul Rahman bin Abdul Qari ini adalah pembantu Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu menjadi khalifah, beliau hampir-hampir tidak tidur. Kerana kalau beliau tidur siang, rakyat nak jumpa susah. Jadi siang dia kata tak tidur lah. Kalau beliau tidur malam, beliau kata beliau pula akan rugi dengan Allah Ta'ala. Malam waktu ibadah, bukan saja ibadah, bahkan malam-malam pun Sayyidina Umar round. Pada satu malam bulan Ramadan, round pergi ke masjid. Mereka berdua mendapati sekuburan sahabat salat bersendirian dan yang lain berjemaah. Macam saya kata tadi lah ya, salat tarawih pada masa itu meriah, tapi masing-masing buat. Ada jemaah yang wani, ada jemaah wani, ada jemaah seorang-seorang. Jadi saya memang mencadangkan, jangan macam inilah. Tak cantik. Yang cantiknya nanti satu orang qori, orang yang bagus bacaannya, jadi imam. Lalu yang lain ikut satu orang saja. Pada malam yang lain, Sayyidina Umar round lagi, Sayyidina Umar dapati cadangan beliau dilaksanakan. Semua sahabat tertib, teratur, sistematik sembahyang tarawih di belakang Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Sayyidina Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Ada yang inti bid'ah hasanah, ditunjuk dia berceramah di Madinah, ditunjuk pada makam Sayyidina Umar, makam Sayyidina Umar di Raudhah. Dia kata, ya laita hazal rajul lam yakul hazal kalam. Dia kata, alangkah bagusnya kalau lelaki ini, lelaki itu Sayyidina Umar, bahasa pun tak ada adab. Sayyidina Umar kau panggil, kalau bahasa kita macam bagusnya lah kalau Muhammad ni tak ada kaki. Muhammad ni je dia panggil hazal rajul, tak ada adab. Dia kata alangkah bagusnya kalau Muhammad ni tak cakap macam tu. Nah, kau lebih faham agama ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu ada testimoni daripada Nabi SAW, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Wajib kamu ikut sunnah saya dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Umar tu khulafa'ir rasyidin. Lebih khusus, iqtadau bil lazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutlah dua orang selepas daripada saya, ikut Abu Bakar, ikut Umar. Sebab itu Syiah bukan ahli sunnah. Syiah tak ikut sunnah. Sunnah Nabi adalah ikut dua orang ni. Syiah sangat benci pada dua orang ni. Bahkan ada saya dapat maklumat, orang-orang Syiah yang pergi ziarah ke makam Nabi SAW, kita bagi salam pada Nabi, bagi salam pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Syiah mencaci maki. Bagi mereka dapat pahala kalau caci maki pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kerana taksub politik Sayyidina Ali. Jadi kita janganlah taksub politik. Politik silakan, taksub jangan. Yang taksub pada Sayyidina Ali menjadi rosak. Pada Sayyidina Ali, sahabat Nabi yang mulia. Bersangat kalau kita taksub pada orang politik zaman kita, jangan. Nak menyokong, nak membantu silakan, tapi kalau jangan sampai taksub, jangan. Jadi daripada satu ayat Al-Quran, 3 hadis Nabi SAW dan 1 athar daripada sahabat Nabi yang mulia, jelas ada di sana perkara baharu bid'ah yang baik dari segi syarak, iaitu hasanah. Yang anti bid'ah hasanah, sila bawa dalil kamu sendiri. Dan kita pun faham bahawa mereka ada hanya satu dalil yang mereka salah faham.
Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu